Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua anak murid muslimah. So, hari ini kita akan masuk kepada subtopik yang terakhir untuk bab 2 pasaran, iaitu keanjalan permintaan. Okey, so sebelum kita masuk kepada keanjalan permintaan, Mak nak ulang, kita buat revision mengenai hukum permintaan. Apa hukum permintaan? So, hukum permintaan hukum permintaan ialah apabila harga meningkat, P ni ialah harga, kuantiti permintaan akan menurun. Dan sebaliknya lah, kalau harga menurun, kuantiti permintaan akan meningkat. So keanjalan ni maksudnya apa? So keanjalan ni kita akan, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai elasticity of demand. Of demand. So, jadi kita akan guna simbol E. D kecil kat bawah ni. ED maksudnya elasticity of demand ataupun keanjalan permintaan. So, apa yang dimaksudkan dengan keanjalan harga permintaan? Keanjalan permintaan ni maksudnya ialah kita nak tahu, apa yang akan terjadi pada kuantiti permintaan andai kata harga berubah. Sebab setiap barang yang ada di pasaran berbeza-beza. Setiap barang berbeza-beza dia punya tindak balas. Maksudnya responsif lah. So jadi ini yang kita nak belajar. So keanjalan. Contoh dah Mama bagi contoh. Contoh macam telefon iPhone. Kita tahu iPhone sangat mahal kan. Contohnya iPhone, kita ada iPhone, contoh iPhone 11 lah. Contoh iPhone 11, kita tahu harga dia RM, contoh harga dia dalam 6,000, contoh 6,000. Walaupun penurunan harga, misal kata iPhone diturunkan harga menjadi turun menjadi RM 5,900. Walaupun penurunan hanyalah RM100 sahaja, tetapi mesti akan penambahan permintaan tu mesti akan tinggi. Sebab apa? Sebab kita tahu iPhone 11 sangat mahal. Bila turun RM100 je pun, orang akan tambahkan kuantiti permintaan. So ini yang kita akan belajar, iaitu keanjalan. Maksudnya tindak balas kuantiti permintaan terhadap perubahan harga. Itu kita akan belajar. So seterusnya kita akan masuk kepada apa yang dimaksudkan dengan keanjalan permintaan. So Mak akan tengok buku teks, makna dia dekat muka surat 89 ya. So dia punya maknanya ialah keanjalan permintaan. Keanjalan permintaan ataupun kita panggil sebagai ED. So lepas ni Mak akan guna simbol ED lah. ED ni maksudnya apa? Keanjalan permintaan. Maksudnya apa? Dekat muka surat 89 ya, mengukur peratus, Mak tulis kat sini, mengukur peratus perubahan kuantiti permintaan, iaitu QD. Kesan daripada peratus perubahan
perubahan harga. Okey, perubahan P. P itu adalah harga. QD ni ialah kuantiti permintaan. So, ini maksud keanjalan. Okey, maksudnya kita nak ukur peratus perubahan kuantiti permintaan kesan daripada perubahan harga. Okey, misal kata harga daripada RM5, contoh macam yang tadi. Okey, contoh macam tadi, daripada RM6,000 ke RM5,900, apa akan jadi pada kuantiti permintaan iPhone 11. Okey, macam tu. Okey, so seterusnya kita akan tengok kenapa kena tahu. Okey, kenapa kena tahu keanjalan. Tujuan. Okey, kenapa kita kena tahu keanjalan permintaan. Okey, keanjalan permintaan ni penting untuk firma. Okey, penting untuk firma. Apa kegunaan dia? Okey, kalau untuk firma, okey, pentingnya untuk strategi harga. Okey, tak semua barang dan perkhidmatan yang ada di pasaran, kalau kita nak dapat untung, kita kena naikkan. Tak. Okey, ada sesetengah barang yang bila kita turunkan harga, lagi banyak kita akan dapat keuntungan. Okey, so nanti kita akan tengok. Okey, dan juga untuk kerajaan pula. Okey, untuk kerajaan pula. Okey, pentingnya untuk kerajaan tentukan dasar subsidi dan juga cukai. Okey, pentingnya keanjalan ni. Okey. So, okey, ada macam mana kita nak kira keanjalan. Okey, macam ni kita nak kira keanjalan, dia ada formula dia. Okey, dekat muka surat 90. Keanjalan, Mama tulis kat sini. Formula. Okey, formula ED ya. Okey, formula ED. So, ED sama dengan peratus perubahan QD bahagi peratus perubahan harga, itu P. Okey, so kalau dalam simbol kita akan guna, ini maksudnya simbol segitiga ni maksudnya perubahan. Perubahan ni maksudnya asal tolak baharu. Okey, daripada lama tolak kepada harga baru macam tu. Okey. QD bahagi peratus perubahan P. Okey, so ini formula dia yang awak kena ingat. Okey. So, Mama ulang sekali, peratus. Okey, peratus ni kita ambil daripada dia punya makna dia sebenarnya. Okey. Kalau makna dia tadi apa? Mengukur peratus perubahan harga kesan daripada peratus perubahan sorry. Okey. Mama ulang sekali, okey. Minta maaf, okey. So, maksud keanjalan mengukur peratus perubahan kuantiti diminta kesan daripada peratus perubahan harga. Okey, so dia punya formula dia ialah keanjalan permintaan sama dengan peratus perubahan kuantiti diminta bahagi dengan peratus perubahan harga. Okey, so nanti Mama akan tunjuk contoh. Okey, macam mana kita nak kira yang ini pula? Okey, yang ini. Okey, Mama tulis kat tepi sini. Okey, yang ini. Okey, macam mana nak kira? Okey. Macam nak kira? Okey, kuantiti baharu. Okey, kuantiti baharu tolak kuantiti asal bahagi kuantiti asal
Okey, darab 100. Okey, kenapa kita darab 100? Sebab kita nak peratus. Okey, sama juga dengan yang ni. Okey, harga ni. Sekejap, nak tulis balik kat sini. Okey, macam mana nak cari peratus perubahan kuantiti permintaan? Sama dengan kuantiti baharu tolak kuantiti asal bahagi kuantiti asal darab 100. Okey. Macam mana kita nak cari peratus perubahan harga pula? Okey, kuantiti pula. Harga baharu tolak harga asal bahagi harga asal darab 100. Okey. So ini cara untuk kita dapatkan keanjalan. So mula-mula kita kena kira. Okey, kita kena kira dulu peratus perubahan kuantiti diminta. Lepas tu baru kira peratus perubahan harga dan baru kita akan bahagi, so akan dapat keanjalan. Okey, macam tu. So kita akan tengok kepada contoh terus. Okey, contoh Mak Mak akan tengok contoh dekat muka surat 90. Contoh muka surat 90. Okey, so contoh 90. Okey. Okey. Kita ada satu jadual. Jadual ni jadual permintaan beras. Okey. Harga kuantiti. Okey. Okey, so permintaan berkenaan dengan permintaan beras. Permintaan beras. Okey, harga dia RM5. Dia punya permintaan, kuantiti permintaan dia 20 kg. Okey. RM6 pada harga RM6, kuantiti permintaan dia turun menjadi RM18. So, soalan dia ialah hitung nilai keanjalan. Keanjalan harga permintaan beras apabila harga meningkat dari RM5 ke RM6. Okey, so macam mana nak buat? Okey, sebelum kita buat, kita kena pasti dulu. Okey, kena pasti dulu mana satu asal dan mana satu baharu. So, soalan kata hitung nilai keanjalan harga permintaan beras apabila harga meningkat dari
dari 5 ke 6. Maksudnya yang ini ialah asal dan yang ini ialah baharu. Okey, penting untuk awak kena pasti sebabnya nanti kita akan masukkan ke dalam formula. Okey, so jadi dekat sini ini ialah asal, ini ialah baharu. Okey, ini ialah kuantiti asal dan ini ialah kuantiti baharu. Okey, bila dah kena pasti macam ni, baru kita akan masuk kepada formula. So, mula-mula tadi kita kena kira apa dulu? Kita kena kira kuantiti perubahan kuantiti permintaan dulu. Okey, so kira dulu kuantiti permintaan. Okey. Okey, so formula dia ialah kuantiti peratus perubahan, nampak tak guna P, QD sama dengan okey. So, kuantiti baharu. Okey, so kuantiti baharu, asal dia kuantiti baharu tolak dengan kuantiti asal bahagi dengan kuantiti asal. So, kuantiti baharu ialah apa? Okey, kuantiti baharu ialah 18. So, 18 tolak kuantiti asal dia ialah 20. So, tolak 20 bahagi kuantiti asal dia ialah 20. So, 20. Darab dengan 100. Okey, so boleh tekan kalkulator. Okey, boleh tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator. 18 tolak 20. Okey, tutup kurungan bahagi 20. Tekan sama dengan dan darab 100. So, akan dapat negatif 10. Okey. So, akan dapat negatif 10%. Okey. Seterusnya, kita kira pula peratus perubahan harga. Okey. Formula dia sama juga. Okey, peratus perubahan harga. Okey. Harga baharu. So, harga baharu kita ialah RM RM6. So, RM. Okey, tulis 6 tolak. Okey, harga asal kita ialah RM5. So, tolak 5 bahagi harga asal kita ialah RM5. Okey, RM5. So, RM5 darab 100. So, boleh tekan kalkulator. Tolak 5 bahagi 5 darab 100. So, akan dapat 20. So, sama dengan 20%. Okey, so bila kita dah kira peratus perubahan kuantiti permintaan dan peratus perubahan harga, baru kita akan masuk kepada nak kira keanjalan. Okey, macam mana kita nak kira keanjalan tadi? Okey. So, formula keanjalan tadi macam mana? Okey. Peratus perubahan kuantiti permintaan bahagi dengan peratus perubahan harga. Okey.
So ED sama dengan peratus perubahan QD, kuantiti permintaan, bahagi dengan peratus perubahan harga. Okey. So, peratus perubahan kuantiti permintaan ialah negatif 10. So, tulis sahaja negatif 10. Okey. Sama dengan negatif 10% bahagi, okey, bahagi peratus perubahan harga ialah 20%. So, bahagi dengan 20%. So, tekan je kalkulator. Negatif 10 bahagi 20. So, akan dapat negatif 0.5. Okey. So, inilah jawapan dia. Okey. So, negatif 0.5 yang awak dapat ni, okey, yang kita dapat ni ialah kita panggil sebagai perkali keanjalan. Okey, perkali keanjalan. So, kalau antum perasan, okey, dekat perkali keanjalan ni ada tanda apa? Ada tanda negatif. Okey, tanda negatif ni maksudnya apa? Okey, maksudnya tanda negatif yang dekat sini ialah maksudnya ialah hubungan. Dia nak tunjukkan hubungan antara harga dan kuantiti permintaan ialah negatif. Kita dah belajar dekat permulaan bab 2. Okey, hubungan antara harga dengan kuantiti permintaan ialah negatif. Tapi Mak ulang sekali, apa yang dimaksudkan dengan negatif? Okey, apa yang dimaksudkan dengan negatif ialah apabila harga naik, kuantiti permintaan akan turun. Okey, maksudnya dia songsang bila kata negatif lah. Okey, so bila harga turun, kuantiti permintaan akan naik. Okey, so jadi maksud negatif kat depan ni menunjukkan hubungan antara harga dan juga kuantiti permintaan ialah negatif. Okey. So, apa yang dimaksudkan dengan 0.5 tu? 0.5 tu maksudnya apa? Okey, 0.5 tu maksudnya ialah apabila maksudnya ialah Mak tulis kat sini 0.5. Apa maksud 0.5? Okey, 0.5 ni maksudnya apabila harga meningkat. Apabila harga meningkat 1%, kuantiti permintaan akan menurun. Akan menurun 0.5%. Itu maksud dia. Okey, boleh? So, Mak stop sampai sini untuk cara-cara pengiraan keanjalan. So, kita akan masuk kepada next video. Okey?